apa yang ada pada handphone dan ada pada skrin. Assalamualaikum guys, dan salam sejahtera semua rakyat Malaysia yang menggunakan Proton Persona Premium, Executive, Iris Premium dan Executive, Azora Premium dan Saga Premium. Okey, kali ni saya nak tunjukkan macam mana cara-cara kita nak connectkan easy connection, sebab masih ramai lagi di luar sana yang masih belum tahu cara-cara nak connectkan easy connection tu. Padahal benda tu senang saja. Okey, sebelum saya pergi jauh, hai semua, jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Easy connection ni hanya sesuai digunakan dengan menggunakan handphone Android sahaja, smartphone Android sahaja. Okey, tak kisahlah apa-apa jenis sekalipun, Huawei, Honor, Oppo, Vivo, Realme, Samsung, banyaklah nak sebut semua sekali, tak padan, tak pasal kawan nak sebut semua sekali. Okey, apa yang kita perlukan untuk kita nak buat easy connection ni adalah handphone. Yang utamanya kereta lah. Kalau tak ada kereta macam mana nak buat? Betul? Okey, yang keduanya handphone. Yang ketiganya kabel. Kabel ni nak yang original. Okey, yang original yang masa beli handphone tu, okey, dia bagi kabel ni. Kalau tak ada, sekiranya kabel ni kawan-kawan pinjam buat harta terus, cari kabel lain dekat kedai-kedai. Bukan carilah, beli kabel lain yang dekat kedai-kedai handphone ke kedai mana yang nama dia high speed data punya. Kalau beli kabel yang dekat kedai biasa-biasa tu, antara yang tak nak sebut lah, nanti kan kecil hati pula kan. Okey, yang murah punya, minta maaf, memang takkan dapat. Harap maklum, tak dapat nak tolong. Okey, so kabel ni mesti original. Macam yang saya ni, saya gunakan kabel USB-C. Nampak? USB-C. Okey, lepas tu untuk Persona dengan Iris Premium serta Executive, dia punya slot USB yang boleh membaca data, yang boleh dikonekkan dengan easy connection adalah di sini. Saya tunjuk ya. Di sini, di bawah sini. Okey, di bawah sini. Itu dia. Ini dia. Okey, ini dia. So kalau yang dekat belakang ni tak boleh. Yang dekat belakang ni tak boleh. Yang ini hanya untuk charge sahaja. Okey, balik kepada apa ni, Intelligent Head Unit. Ni orang panggil Intelligent Head Unit. Bahasa kampung dia panggil radio. Semua radio belaka. Asalkan boleh keluar lagu, radio. Asalkan boleh keluar muzik, radio. Tapi dia tak tahu radio tu dia ada siapa yang bernama Din tu, hanya memang anda adalah bertuah. Kerana radio ni dia menggunakan nama anda, Din, single Din, double Din, semua Din belaka. Yang tak ada Pakarudin je. Minta maaf Cik Pakarudin, tak ada. Tapi nama Din tu ada. Okey, so hari ni saya nak tunjuk macam mana cara mula-mula kita masukkan kabel ni, dan kita ambil handphone kita. Okey, kemudian kita connect dekat sini. Okey, bila kita onkan radio, dia automatik dia pergi dekat sini. Nampak? Okey. Paling penting dekat handphone kita ni kena ada
Apa? Kalau macam sesetengah telefon kan, bila kita connect je kabel USB tu, okey, macam ni. Nampak tak? Clear tak? Okey, bila kita connect saja kabel ni, dia automatik dia pergi ni, yang dekat atas, touch for more. Sesetengah handphone, saya tutup dia punya tu. Sesetengah handphone dia ada macam ni lah function dia. Yang untuk MIDI ni, untuk apa ni, handphone, saya menggunakan handphone Honor. Jadi dia kena tekan button input MIDI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, paling penting sangat-sangat adalah apa tau? Dekat setting, kita kena onkan USB debug. Kalau tak tahu cari, kita type di sini USB debug, USB debugging. Okey, so macam handphone saya ni, saya dah ada taruh developer option. Developer option dia duduknya di bahagian sistem dan update. Nampak? Developer option. Mesti on kan developer option. Kalau sesetengah orang yang menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dia tulis itu apa tau? Dia tulis itu pilihan pemaju. Macam nak buat rumah lah pula, nak kena pilih-pilih pemaju. So developer option ni kena on kan. Kalau sekiranya telefon kita tak ada developer option, okay, sekiranya macam ni tak ada developer option, tengok sini, kita pergi dekat bahagian sistem update. So tak ada kan. Kita kena on kan dulu developer option. Tadi dia duduk dekat sini. Okay, jadi nak on macam mana? Kita pergi dekat about phone. Saya suka guna bahasa Inggeris sebab bahasa Melayu ni pelik bunyinya. Okay, bahagian dekat build number, kita kena aktifkan dulu about phone tu. Maknanya cara macam mana nak aktifkan? Kita kena tekan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampailah dia keluar kat bawah tu. You are now. Tapi macam saya ni, saya nak kena buka ni dululah, password lah. Okay, so you are now di developer. Dia tulis kat situ, ada kat bawah tadi tu. Dia. Okay, sekali lagi saya buat ya, supaya anda semua tahu. Sebab ramai yang beli kereta, dapat di salesman tu, yang mana yang salesman ke broker lah, especially broker lah, dia tak tahu pasal kita benda-benda apa-apa function kereta ni. Yang kita ni dia tahu, tapi beli juga. Tu yang peliknya. Sebabnya menolong kawan-kawan, padahal kawan-kawan tu memang dah ada kerja. Yang kerja, kalau kerja biasa-biasa tu tak apa, ni kerja sedap-sedap lah, lagi nak cari duit lebih lagi. Okay, about phone. Okay, build number. Tengok saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan keluar. Dia minta screen lock. 1. Dekat saya nak cakap password saya. Nampak dia tulis kat bawah tu, you are now a developer. Kita dah jadi pemaju ni tu. Pemaju. Bila dah pergi sini, kita pergi balik dekat sistem dan software update. Dekat bawah ni dia ada developer option, pilihan pemaju tadi. And then dekat bawah sini, cari USB debugging. Kalau dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia, dia panggil pepijak. Ada ke pepijak? Then dia akan keluar macam ni. So kita kena tekan OK. OK, apabila kita tekan OK, dia akan minta. Perasan tak? Dekat sini pun dia nampak, dekat sini pun ada. Nampak? Dia kena allow kan? Always allow. Sebab kereta ni kereta kita kan, kita kena allow lah. So siap saya allow kan dia. Then tekan OK. Nampak? Dekat sini pun ada tau. Dia enable USB debugging authorization. Sebab tu saya suka guna bahasa Inggeris. Kok mana-mana pun bahasa Inggeris juga. Okay, then bila dah pergi sini, dah
kita dah always allowed for this from this computer. Dia orang panggil apa nama sistem dia panggil komputer. Okey je. Bila kita tekan okey, perasan tak dia akan keluar connect terus kat situ. And then dekat telefon ni juga dia akan keluar detected a car display matching. So kat sini nampak kita kena tekan yes. Bila kita tekan yes, dia akan keluar macam ni. Nampak? Dekat sini pun dia keluar. Nampak? Apa benda dia keluar? Bergegar, sorry, minta maaf. Kita kena tekan prompt and then OK. Dekat handphone dia keluar macam ni, privacy notice. So kita kena tekan start now. Then dekat handphone pun dia keluar macam ni. Dekat handphone dia keluar macam ni. Dekat ISU pun dia keluar macam ni. Nampak? Benda yang sama je dia keluar. Okay, nampak ya? Sorry lah bergegar sikit ya. Jangan marah. Ini pun dah nak buat ni, dah kira alhamdulillah lah, dah boleh tolong kawan-kawan yang mana yang tak tahu. So bila tekan kat sini, dia kena pergi dekat yes. Yes tengok apa yang ada dekat handphone, dia akan keluar dekat screen. Nampak So ini kita boleh pangkah lah. Bahagian bawah ni kita boleh pangkah. Okey, dia tak nak support lagi. Currently does not support. Sebabnya belum on lagi dekat sini. Perasan tak dekat sini, kat bawah ni. Okey, dekat bawah ni dia ada easy connection, yang ada easy con. Okey, and then yang ni kita kena on kan dia. Dia akan keluar macam ni. Kita kena on kan dia. Apabila kita on, dia akan keluar yang ni. Dan tekan OK. Nampak? Dekat screen pun dia tekan OK juga. Nampak ya? OK. Dan kita back lah. Bila kita back, apa yang ada pada handphone ni, dia akan keluar dekat situ. Tapi saya showkan tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik manis, tekan auto rotate. Aktifkan auto rotate. Okey. Bila kita aktifkan auto rotate, tak, dia akan keluar macam tu. Nampak? Tak, dia keluar macam ni. Tak. Dia tak ada bunyi, tapi saya bunyikan dia. Lantak lah. Okey. Alright. Sama? Sama tak? Okey, yang ini dia dah on dah ni. Apabila dia on, okey, kita slidekan dia pergi sini. Alamak, ada ni pula. Kita boleh add sama ada apa-apa yang kita nak add, apps yang kita nak lah. Contohnya kita nak select YouTube. Mana saya pergi YouTube? Okey. Then kita pergi dekat YouTube. Okey, skip trial. So, sebelum saya terlupa, okey, saya nak bagi tahu dulu. Kita kena aktifkan juga Bluetooth. Supaya kalau kita tak aktifkan Bluetooth kita, dia takkan boleh keluar suara. Cara nak aktif Bluetooth macam biasa lah. Bluetooth, pergi dekat show more, and then kita pergi dekat, biasalah sinilah. Sekejap ya. Balik pada home. Okey, connect. Pergi dekat Bluetooth setting. Okey, kita enablekan Bluetooth tu. Okey. Alright. Kita enablekan Bluetooth. Nampak dekat bawah ni dia ada Proton. So kita enablekan Bluetooth. Okay, kita dah connect, pairingkan dia. Dia keluar yang ni, enable to connect. Kalau enable to connect tu maksudnya kemungkinan besar kita punya apa ni,
kemungkinan besar kita punya Allahu Akbar, lupa pula nak cakap ni. Kita punya ni saya pairingkan ni kan. Mungkin tuan-tuan bila jadi macam ni kan, ada on kan, ada connectkan dengan sebarang apa-apa device lain, sama ada macam saya ni, saya pakai apa kita panggil hand free. So kita tutup dululah hand free tu. Kita tutup dulu hand free. Macam ni saya ada pakai smartwatch kan. So tutuplah dulu smartwatch ni, unpair dulu, supaya dia boleh connectkan pada Proton ni. Pair balik, pairing. Dan dia keluar macam ni. Kita kena allow kan. bila kita allow ni, maksudnya kita allow apa tahu? Kita allow semua contact dengan call history. So siapa-siapa yang akan call lepas ni, dia tak boleh masuk juga, sebabnya sini tak on. Nampak dekat sini pun ada disconnect. So kita kena connect balik. Kalau awak orang nak komen apa-apa, komen je, tak ada masalah. Untuk belajar juga kan. Yang ni tadi kan, kalau kita allowkan contact and history ni, bila siapa-siapa yang call lepas ni, dia akan masuk ke sini ya. Nampak dia dah connect dah. Dia dah ada connected. Dekat sini pun dia dah ada connected. Alright. No cancel. Kita balik semula, patah balik, and then kita pergi balik kepada kita punya yang tadi tu, easy connection. So easy connection, then dia keluar macam ni. Apa yang ada dekat screen, dia akan keluar pada screen handphone, dia akan keluar pada screen dekat radio, dekat kita punya head unit. Saya pun tersasul guna radio juga. Aduh, kacau. Kalau macam saya ni, saya punya phone ni, saya ada setting apa kita panggil timing kan, screen punya masa yang tu. Kalau kita tak guna pakai dalam masa beberapa saat, dia akan jadi what we call blank kan. Bila jadi blank, jadi gitu lah. Dia jadi macam ni tadi. Jadi macam ni kan. So kalau macam ni, senang je. Dekat handphone tu kita on balik, itu je. Kalau boleh, kalau kita nak guna benda ni, sebaiknya tutup je dia punya what we call, dia punya display tu tadi tu. Balik kepada ni, and then kita pergi dekat bahagian display and brightness. Kita, ni dia, after 30 seconds kita tutup je. After 30 seconds ni, sleep ni. So kalau kita nak gunalah. Kalau tidak, bila tengah-tengah nonton, tak boleh. Alright. Seterusnya, kita pun pergi dekatlah yang kita punya video yang kita nak pasang tu kan. Apa-apa video. Macam contoh saya ni, saya nak ambil saya punya channel lah, sebab saya ada channel sendiri. Takkan saya nak promote orang punya radio. Betul? Orang punya channel. Kita ambil yang ni. Dia punya suara, sound dia akan keluar melalui kita punya ni lah. Tapi macam sekarang ni, Contoh. Balik semula. Tengok apa yang ada pada handphone dan ada pada skrin. Jangan lupa klik subscribe dan tekan loceng. Dengar tu. Ada kereta lagi nak klik subscribe, tekan loceng. Tapi yang ni dia punya video dia kurang sharp sikit lah. Sekali lagi. Nampak? Jangan lupa klik subscribe dan tekan loceng. Macam so dia punya suara dia punya volume dia bergantung kepada kita setting kat sini lah. Nampak ada Bluetooth kan, ada Bluetooth kat sini kan. So setting bergantung kepada Bluetooth ni lah. Bluetooth ni dan juga sound radio. So ini untuk bahagian yang ni. Yang boleh buat hanya model Persona Premium, Persona Executive, Saga Premium, Iris
premium dan executive sahaja yang ada skrin lah. Kalau yang tak ada skrin tak boleh buat. Okay. Dan begitu juga dengan Ezora. Tapi Ezora dia special. Ezora dia special. Kenapa saya kata Ezora special? Sebabnya Ezora ni dia kira family car tau. Jadi kalau macam kereta yang lain, yang macam Proton, Persona, Iris ataupun Saga, bila kita tengah pasang ni kan, anak-anak tengah layan YouTube, Upin Ipin ke apa benda, tak kisahlah apa-apa pun, tiba-tiba kita nak jalan. Kalau kereta dalam keadaan statik, okey, boleh tengok. Tapi kalau kereta dalam keadaan, bila kita nak berjalan kereta tu, nak bergerak kereta tu, okey, bila kita turun je handbrake, pak, suara keluar, tapi dekat handphone dia keluar apa? Dekat ISU tu dia keluar apa? Nampak dekat sini dia ada keluar, tapi dekat skrin tu dia keluar according to the relevant laws and regulation. The application does not support the projection. Please understand. Kalau tak understand juga, awak semua pergilah under the under the pandai-pandai lah korang. Okey, bila kita naik je handbrake, nampak? Bila kita naik je handbrake, dia keluar balik. Turun handbrake, dia padam. Okey. Okey. Nampak ya? Boleh faham Okey, kalau nak tahu lebih lanjut macam mana cara-cara nak setting, yang beli dengan saya tu tanya saya lah. Tapi yang beli dengan orang lain tu, awak orang tanya dengan salesman awak orang. Detail saya dah bagi tahu dekat sini. Tapi kalau tak reti juga, rujuk pada SA masing-masing. Sebab tu lain kali kalau nak beli kereta, belilah dengan orang yang SA yang sikit pijak pandai macam saya ni lah. Bukan nak puji, bukan nak angkat diri, tapi kurang-kurangnya ramai juga yang datang tanya kan, macam mana cik nak setting benda ni? Cik beli kat mana kereta tu? Saya beli dengan ni sekian orang. Cik tanya dia balik, minta maaf cik, saya punya gaji saya dibayar berdasarkan kepada komisen dengan orang yang beli kereta dengan saya. Kalau beli kereta dengan orang lain, tanyalah dengan orang tu, dia dah dapat duit kan. Kan buat apa lagi nak tanya dengan orang yang bukan awak beli tu? Faham kan? Harap faham lah. Kalau tak faham, buatlah faham. Ini antara customer yang beli kereta dengan saya lah. So dia keluar kat situ, nampak? Lama ni video ni, lantak lah awak orang. Okey, lepas ni saya akan buat untuk Ezora pula ya. Jadi kita tengok. So sekarang saya nak bawa kereta ni keluar. Jadi kita tengok dalam masa kereta ni bergerak, turun je handbrake, masuk je gear, lepas tu dah tak dapat dah. Tapi suara saja keluar. Yang boleh tengok hanyalah dekat handphone lagi. Okey? Okey. Okey. Alright. So, boleh faham saya punya saya punya penerangan tadi, cara-cara nak onkan easy connection pada kereta Persona, Iris dan Saga premium ya. Kalau Persona dengan Iris tadi premium dan executive. Okey. Alright, sekian, terima kasih. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua. Saya tunjuk ni lebih sikit ni sebabnya Abang Syam saya ni bukan abang saya, customer saya lah, tapi dia memang dia beli kereta dengan saya 2 butir tu, nampak? Saga dengan Persona. Time PKP tu dia beli dengan saya tu. Saya pergi hantar dekat mana tu? Tol Kuantan. Kerana kawan. Okey, kerana kawan. So kalau nak tengok lebih-lebih tu, tengok saya punya YouTube channel tu, Rizal Bujal 0173751775. So sekian, terima kasih. Kita go to Persona pula, Ezora pula lepas ni. Jadi kalau ada terkurang, terkasar,
Saya minta maaf banyak-banyak tau. Sempena raya yang bakal menjelma lah. Tak kisahlah raya Cina ke, raya daripada Bali ke. Sebab raya Cina dah nak dekat ni. Daripada Bali pun nak dekat juga. Daripada Bali jauh lagi. Raya puasa dan raya haji pun dah dekat. Okey. So sekian, terima kasih. Minta maaf lah kalau ada yang nyampah dengan saya punya cakap-cakap ni. Anda pergilah dengan menyampah anda itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua sahabat-sahabat. Okey, bye-bye.